Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah, syukuran kita kerana dapat menunaikan kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ini, berpuasa di siang hari dan juga bertarawih di malam harinya, di mana tarawih ini walaupun orang kata sebahagian daripada malam, tetapi jika kita dapat laksanakan bersama imam sehinggalah habis, maka dalam hadis sebut pahalanya ialah pahala menghidupkan seluruh malam. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Bahawa sesiapa yang boleh sembahyang bersama imam sehinggalah imam selesai, maka dicatat baginya seolah-olah dia telah menghidupkan malam keseluruhannya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita meneruskan satu pelajaran baru dalam ilmu akidah kita sempena kedatangan Ramadan ini, yang semalamnya kita telah sebut sedikit sebanyaknya, yang dinamakan sebagai syu'abul iman, iaitulah cabang-cabangan iman. Selepas mana kita mengambil asas-asas rukun-rukun ibadah dan juga konsep rabbaniyah di dalam ibadat Islamnya. Syu'abul iman ini adalah kesempurnaan kepada akidah, dan itulah sebenarnya hasil yang paling benar, paling betul tentang ataupun dari pengajian akidah kita. Sebaliknya, pengajian yang tidak betul tentang akidah ini iaitulah apabila dia sekadar ucapan la ilaha illallah kemudian tidak berkembang, maka itu yang dibimbangi Nabi SAW bila Nabi sebut idzan yattakilu. Kalaulah disebarkan berita bahawa la ilaha illallah ini cukup untuk masuk syurga, Nabi kata kalau begitu ramailah yang duduk saja. Jadi lawan kepada duduk sajalah namanya syu'abul iman, iaitulah cabang-cabangan iman. Yang kita lihat di bulan Ramadan inilah cabang-cabang ini, dahan-dahan inilah yang subur dengan segala amalan Islamnya. Semalam kita telah baca hadis mengenai pintu-pintu syurga yang dibuka di bulan Ramadan ini. Satu perkhabaran ghaib yang wajib kita percaya, satu perkhabaran sahih yang datang daripada Nabi SAW. Kita memang tak dapat kesanlah, tetapi itulah perkhabaran yang benar tentang Ramadan. Futihat fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu syurga. Maksud terbuka pintu syurga ini iaitulah apabila segarnya amalan-amalan Islam yang berlaku di bulan Ramadan ini, kerana setiap pintu itu adalah mewakili amalan-amalan kita di muka dunia lah. Fayud'a ahlus salah min babis salah, dipanggil ahli sembahyang daripada pintu sembahyang. Wa yud'a ahlul jihad min babil jihad, dipanggil ahli jihad daripada pintu jihad. Wa yud'a ahlus siyam min babir rayyan, dan dipanggil ahli puasa daripada pintu hilang dahaga. Dan terakhirnya dalam hadis tersebut wa yud'a ahlus sadaqati min babis sadaqah, dipanggil ahli sedekah daripada pintu sedekah. Maka itulah cerita sebenar mengenai Ramadan lah. Dia adalah bulan sembahyang, dia adalah bulan puasa, dia adalah bulan sedekah, dan dia adalah bulan jihad. Dan itulah yang terbukti dalam sejarah puasa di zaman Nabi SAW dan para salafus salih. Jadi insya-Allah pada malam ini saya ingin melanjutkan sedikit perbincangan mengenai syu'abul iman ini. Semalam pun saya tersebut bahawa bagaimana asas kepada perbincangannya ialah hadis Nabi SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah, adnaha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Maksud dia iman itu 70 ataupun 60 cabang,
Jadi diumpamakan seperti pohon lah. Pohon yang 70 tak cabang ni kira payah juga kita nak cari pohon subur macam tu lah. Tapi itulah sebenarnya orang beriman lah. Kalau benar la ilaha illallah tu subur berperanan, maka hakikatnya dia adalah pohon yang 70 ataupun 60 cabang. Itu pun 70-60 ni bukan dimaksudkan. Sepakat ahli yang syarah hadis ini disebut, dia kata satu kaedah di dalam menafsirkan Quran ke ataupun hadis, apabila datang bilangan-bilangan seperti ini, maka dikata al-adadu ghairu murad, maknanya bilangan tidaklah dikehendaki. Yang dimaksudkannya banyaklah. Jadi pada malam ini saya rasa saya nak baca satu ayat lah. Ada beberapa tempat dalam Quran yang dipanggil ayat-ayat syu'ab, ayat-ayat yang menceritakan berkembang dan bercabangnya, suburnya iman apabila dia bercabang dan berkembanglah. Antaranya ayat yang menghampiri ayat puasa kita. Ayat puasa 183 surah Al-Baqarah dalam Quran. Ayat ini 177. Beberapa ayat sebelumnya yang disebut sebagai ayatul bir, ayat kebajikan. Dan inilah juga ayat rukun-rukun iman. Dan lebih daripada itu lagi, dia adalah ayat syu'abul iman, ayat yang menceritakan cabang-cabangan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Maksudnya bukanlah kebajikan itu bahawa engkau memalingkan wajahmu ke timur atau ke barat. Sebaliknya kebajikan ialah apabila dia boleh beriman kepada Allah dan hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberi harta dengan kasihnya, dengan penuh kesayangannya, diberi juga kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kesusahan di perjalanan, dan juga yang meminta-minta dengan kebenaran, dan juga untuk membebaskan tengkok-tengkok ataupun hamba-hamba yang terbelenggu, dan juga mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan menunaikan perjanjian mereka apabila mereka berjanji, dan juga sabar dalam kesusahan ataupun kefakiran, dan juga ketika ditimpa malapetaka, dan juga ketika di dalam peperangan. Mereka lah orang-orang yang jujur, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini satu ayat panjang, membilang dengan telitinya dan dengan detailnya mengenai amalan-amalan Islam, bermula daripada amalan usul ataupun tunjang ini, sehinggalah amalan furu', cabang-cabangannya. Maka dia gambaran sebenarlah mengenai pokok iman apabila dia bertunjang kukuh, dan apabila dia berdahan subur, di mana dikatakan bermula dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Maksudnya kebajikan itu bukan kau memalingkan wajah ke timur ke barat. Ini ayat ini turun mengenai pembalahan ataupun percakapan, perdebatan ada di kalangan Yahudi dan ada juga di kalangan orang yang beriman, iaitulah apabila berpindahnya kiblat daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Maka Yahudi dia buat cerita, dia kata itulah agama yang tukar-tukar, dia kata mudah sangat bertukar. Dulu ikut kiblat kita, kemudian tak ikut dah kiblat kita, dia kata. Orang Islam pula tengkar abad lain pula, dia kata nenek moyang kita ataupun orang tua-tua kita yang dah mati dah dulu, yang berkiblat kepada Masjid Aqsa, macam mana cerita. Jadi duk riuh benda-benda gitu. Jadi Tuhan jawab daripada awal lagi, itu bukan cara iman yang betul, itu bukan cara perbahasan akidah. Dia hanya berakhir dengan khilaf dan syiqaq, dipanggil dalam setengah Ibn Sa'di, Abdurrahman Ibn Sa'di, dia menafsirkan ayat ini, iaitulah dia kata
pembalahan akidah yang berakhir dengan khilaf dan syiqaq, iaitulah percanggahan pendapat dan pembalahan sesama sendiri. Maka itu tidak sekali-kali menjadi tujuan pengajian akidah, dan tidak bukanlah natijah yang betul kepada pengajian yang betul. Maka bukanlah kebajikan itu bahawa kamu memalingkan ke timur ke barat. Bukan penting sangatlah masalah Masjid Aqsa ke Masjid Haram ke timur ke barat ke. Tapi yang dimaksudkan dengan tujuan kedatangan agama ini, iaitulah supaya setiap yang mengucap dua kalimah syahadah ini, dia adalah manusia yang mempunyai akidah yang jelas kepada usul-usul iman ini, dan juga memberi sumbangan yang baik kepada kehidupan ini. Walakinnal birra man amana billah, tetapi kebajikan ataupun kebaikan yang sebenarnya, iaitulah inilah yang disebutkan. Inilah kata ayat yang menghimpun rukun-rukun iman. Biasa rukun iman ni kita ambil daripada hadis Jibril, al-iman an tu'mina billah, segala akhirnya. Kalau kita ambil sebelum daripada hadisnya, iaitu Al-Quran, maka inilah antaranya. Beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi-nabi. Maka ni orang panggil akidah lah, ataupun rukun-rukun iman, ataupun usulul iman, yang benar, yang jujur kepada Allah, kepada hari akhirat, malaikat, kitab, dan juga nabi-nabi. Maka lengkaplah dia kata usulul iman. Kalau tak ada pun dalam ayat ni hanyalah satulah, iaitu adalah beriman kepada qada dan qadar. Itu banyak ayat-ayat lain lah. Wa atal mala ala hubbi. Kemudian iman yang jujur ini ada pembuktian dia. Antaranya tangannya, tangannya yang suka menyumbang. Semalam pun kita baca hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi memberi takrif baru kepada orang Islam. Biasanya orang Islam ialah orang yang mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang puasa. Tapi Nabi kata orang Islam yang sebenar ialah hasil daripada sembahyang puasa dia tu, hasil daripada syahadah dia tu, iaitu dia menyumbang. Sejahteralah kehidupan manusia daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Maksudnya tangan dan lidahnya tak buat jahat, sebaliknya dia adalah menyumbang lah. Maka inilah yang disebutkan wa atal mal ala hubbi, maka dia memberi hartanya walaupun dia kasih, walaupun dia sayang lah. Jadi dalam hadis pun tentang apa nama sedekah yang paling afdal, ada khilaf ulama apa dia sedekah yang paling afdal. Yang masyhur di bulan Ramadan ni satu hadis daripada Tirmizi, afdalus sadaqah sadaqatu syahri Ramadan, ataupun lebih kurang macam itulah. Sedekah yang paling afdal dia kata sedekah di bulan Ramadan. Tak syak sebenarnya sedekah bulan Ramadan ni memang sedekah yang baik lah, tetapi hadis tu dhaif. Hadis yang sahihnya ialah apabila ditanya Nabi SAW tentang sedekah yang paling bagus, Nabi kata anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqar. Bersesuaian dengan ayat inilah. Ayat ni kata memberi harta dengan kesayangannya, maknanya penuh harta yang memang dia berfikir panjang lah nak keluar. Jadi Nabi pun kata engkau bersedekah, sedekah yang paling baik ialah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sihat. Biasa orang sakit mudah sedekah ni, sebab memang tak ada guna kan, ataupun orang tua memang nak enjoy, datang nak pergi jalan jauh-jauh pun tak ada kerja dah. Kemudian syahih, dia memang tengah kedekut. Ialah manusia kadang-kadang ada mari kedekut, ada mari dermawan dia, tapi ada musim kedekut dia kan, musim dia banyak benda nak buat kan. Jadi ketika itu paling baik. Kemudian watak malul ghina, kemudian ketika engkau sangat-sangat mengangankan kekayaan, watakhshal faqar, dan kau bimbang kepada kefakiran, maka ni 4 situasi yang dikira sedekah yang paling afdal, yang diringkaskan dengan ayat ini ala hubbi, iaitulah dengan penuh kasihnya. Zawil kurba, diberi kepada golongan-golongan ini. Zawil kurba, iaitulah kaum kerabat. Ini sedekah yang paling baik lah. Kalau suami, sedekah yang paling baik isteri dia. Kita perasan bahawa sedekah kepada isteri itu sebenarnya orang panggil sedekah nafkah. Nafkah ni sedekah yang wajib. Itulah sedekah yang paling afdal.
dan kaum kerabat terdekatnya lah, mak ayah dia, lain-lain lah. Wal yatama, dan juga anak yatim. Anak yatim iaitu yang tidak ada ail, dia panggil, iaitu tidak ada orang yang boleh mencari rezeki untuk dia. Dia pun tak balik lagi, budak-budak lagi. Wal masakin, dan juga orang miskin, yang tercukup untuk kehidupan harian dia ataupun dia dan keluarganya tak cukup makan. Wa banis sabi, dan juga inilah orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, orang musafir, bukan duduk di kampung halaman, di kampung orang, dan terputus bekalan, maka dia juga antara tempat sedekah yang baiklah. Wasailin, dan juga yang meminta-minta. Yang dimaksudkan dengan meminta-minta di sini, ni ayat ni tak puji peminta sedekah sebenarnya. Peminta sedekah dalam hadis, dalam syariat Islam secara umumnya dilaranglah, terutamanya minta sedekah dalam keadaan dia cukup dah. Yang dimaksudkan di sini iaitu yang meminta kerana tujuan yang diizinkan. Antaranya yang memang dia ditugaskan untuk meminta bagi pihak orang yang susah-susah, ataupun ada projek-projek kebajikan Islam ni, masjid ke, sekolah-sekolah yang agama ke, ikutlah urusan umum orang Islam yang memerlukan kepada dana, dan dia ditugaskan. Ni orang panggil as-sa'ilin. Dia minta, tak jatuh maruah dia, dia minta bagi pihak orang lain. Wa fir riqab, dan juga untuk membebaskan hamba. Dahulunya terkenallah sahabat-sahabat membebaskan hamba. Bilal pun dibebaskan. Ini besar pahala dia. Tengkok di muka dunia, dan tengkok kita dibebaskan daripada api neraka. Wa aqamas salah, kemudian ayat ni pelik sungguh. Dia mulakan dengan kebajikan-kebajikan kemanusiaan ni, sebelum daripada ibadat-ibadat khusus yang kita kenali ni. Kemudian lepas pada tu baru sembahyang, sebab ayat ni ayat bir, ayat kebajikan. Maka kemudian sembahyang, menunaikan zakat, disebut dua ini, dua ibadat yang mewakili orang kata seluruh ibadat Islam lah, sembahyang dan zakat. Sembahyang ni orang kata mewakili segala hubungan kita dengan Allah. Zakat ni mewakili segala hubungan kita sesama manusia. Zakat ni pun pelik lah. Orang Islam pernah berperang kerana membela orang miskin, orang kata zakat. Iaitulah peperangan selepas wafat Nabi SAW, peperangan di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang Abu Bakar kata, wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala dhalik. Ini kalau kita tunjukkan kepada mana-mana tamadun lah, tak akan berjumpa dengan kehebatan Islam dari segi menuntut hak orang miskin. Iaitulah sehingga berperang. Abu Bakar kata, aku berperang ni hanya kerana mereka menyekat, demi Allah, kalau mereka tidak mahu menyerah, walaupun seutas tali yang pernah diberi kepada Nabi SAW, pernah diberi kepada Nabi SAW dahulu. Di zaman Nabi mereka boleh serah, kenapa bila aku datang tak boleh serah kepada aku? Kalau hanyalah seutas tali aku sanggup berperang, Abu Bakar kata. Dan memang betul-betul berlaku peperangan peperangan kepada Bani Az-Zakat, orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Jadi ini apa panggil kemuncak kebajikan Islam. Wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan satu lagi, benda ni nampak satu je, tapi sebenarnya inilah orang kata banyak yang berlaku dalam hidup kita lah, iaitu kontrak ni, perjanjian kita. Perjanjian dengan kerja ke, perjanjian dengan apa-apa ke, perniagaan ke apa, maka dia adalah termasuk dalam kebajikan, menunaikan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan perjanjian yang mereka berjanji. Dalam Islam besar makna kebajikan, sehingga disamakan mengikut kaedah fiqhnya al-masyrutu syartan kal masyru'i syar'an. Itu dari segi hukum. Maknanya yang diikat melalui syarat perjanjian, maka hukumnya sama dengan yang terikat dengan hukum syarak. Maknanya syarak yang meletakkan kita ketetapan sama setaraf dengan syarak. Syarak dengan syarat tu setaraf. Syarak iaitulah daripada Tuhan, syarat ni sesama kita. Tetapi dari segi tarafnya Tuhan meletakkan dia sama. Asy-syar'u wasyartu siyam, dia kata syarat dan syarak ni dia berjalan selari. Sebagaimana kita hormati syariat, maka patut dihormati syarat-syarat lah, perjanjian.
Dalam hadis yang sahih pun al-mu'minuna inda syurutihi. Orang yang beriman dia duduk sebelah syarat-syaratnya, mana terikat dengan syarat-syarat yang mereka berjanji. Maka ini pun kebajikan, kebajikan Islam.